Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahhar, daripada Al-Azim, kita menyambung bacaan kita pada muka surat yang ke-11. So, saya tidak akan buang masa, masa itu telah lari. Muka surat ke-11, malam ni kita tengok, dia kata makna jin. Makna jin. Apa makna jin? Jin adalah satu jenis, adalah satu nama jenis. Jin adalah satu nama jenis. Dan dalam bahasa Inggeris dia disebut sebagai genie. Oh, genie ni. Dulu ada gambar kan? Apa? Oh, I dream of genie. Ah, dahsyat je. Perkataan tunggalnya genie. Oh, orang putih tu dia ambil pada Arab nah. Daripada dua perkataan sahaja, jim dengan nun, dua perkataan ni sahaja. Dan tak mana pun kita jumpa kalimah Arab, bila ada dua perkataan ini, dia akan membawa makna yang sama walaupun dia terbentuk kalimah-kalimah yang berbeza. Yang bermaksud yang tersembunyi, yang tertutup, atau yang gelap pekat. Oh, gelap pekat. Saya jin lah. Dia ni pun hang boleh lah guna ayat lah. Nampak gelap pekat pula. Ataupun kita boleh kata yang terlindung. Pasal itu orang tua-tua kata makhluk halus. Kenapa? Kerana dia halus pada pandangan kasar kita. Maka contohnya apa perkataan yang ada perkataan jim dengan nun ini, dia membawa makna ni. Contoh apa? Contoh kita kata janin. Janin, dia pengguna ada jim dengan nun. Maka janin sesuatu yang tersembunyi dalam perut. Maka dia diterjemahkan dengan makna benda tak nampak. Janin. Jin tu sendiri tak nampak, dia dipanggil jin. Atau kita kata jannah, syurga, penggunaan jim dengan nun juga. Syurga tak nampak. Atau kita kata junnah. Junnah bermakna perisai. Nabi kata as-siyamu junnatun. Puasa tu perisai kan. Perisai bila kita tak ada di tangan, kita terlindung. Musuh duk attack tu. Maka kesemua itu membawa makna yang sama. Jin. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang jin. Antaranya ayat surah Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Penulis kata maksudnya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering kontang, yang berasal daripada lumpur hitam yang diberi bentuk, dan telah kami ciptakan jin sebelum diciptakan manusia daripada api yang sangat panas. Seolah-olah penulis membawa ayat ini juga untuk bagi tahu pada kita, ayat ini kita dapat dua benda. Satu, jin itu dicipta daripada api. Yang kedua, jin dicipta
awal daripada ciptaan manusia. Jadi kalau dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah itu, kemudiannya ada kisah selepas itu Iblis tak mau sujud pada Adam, maka betul lah. Yang kedua, ayat Quran surah Ar-Rahman ayat 15 yang bermaksud dia Allah menciptakan jan, yakni jin. Cuma pada ayat tadi 26-27 Allah guna perkataan jin. Ar-Rahman 15 Allah guna perkataan jan. Dia menciptakan jan dari api, yakni puncak api yang menyala-nyala, ataupun dipanggil dengan marij, ataupun setengah terjemahan dia kata daripada lidah api, min marijim min nar, lidah api itu diambil diciptakan makhluk ni. Surah Al-A'raf ayat 12 yang bermaksud engkau cipta aku, kata Iblis, daripada api, sedangkan ciptakan dia Adam daripada tanah. So dengan ada ayat ini jangan siapa-siapa tukar keturunan jin lah. Sebab dia mengaku sendiri dia daripada api. Macam kita duk pergi tukar keturunan Nabi kan, Muhammad daripada cahaya lah. Nabi kata aku ini manusia, kita pergi tukar keturunan orang. Keturunan yang kita tukar tu keturunan khairul anam, semulia-mulia manusia, maka tak boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maksudnya malaikat diciptakan dari cahaya, jan diciptakan dari lidah api, sedangkan Adam dicipta dari sesuatu yang telah disebut kepada kamu, yakni tanah. Nanti kalau antum ada masa ayat-ayat ni antum tengok dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana dia mengolah. Dia cerita cahaya tu cahaya macam mana. Saya tak boleh ulah lah, kalau saya ulah dia jadi kuliah agama, nak kena pula. Jadi nak kena jaga. Baik. Dalam Quran bila Allah cakap pasal makhluk jin ni, Allah menggunakan 3 bahasa. Satu tempat Allah menggunakan perkataan jin, al-jinnu. Satu tempat Allah guna perkataan jan, jim alif nun, jan. Dan satu tempat Allah menggunakan perkataan jinnah, minal jinnati wan nas. Allah guna perkataan macam tu. Lebih kurang Allah Ta'ala mengguna perkataan jin ini dalam Quran lebih kurang 22 tempat. Semuanya perkataan jin. Allah guna perkataan jan lebih kurang dalam 7 tempat. 7 keadaan Allah sebut. Dan Allah guna perkataan jinnah, al-jinnata lebih kurang dalam 5 tempat. Pada ayat 100 dalam surah Al-An'am Allah guna perkataan jin. Di situ kita boleh tengok cerita dia macam mana Allah bawa cerita. Surah Al-An'am juga ayat 112 dan surah Al-An'am juga ayat 128 Allah mengguna perkataan jin dan mulakan sesuatu yang luar biasa cara cerita. Surah Al-A'raf ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 119 juga Allah menggunakan satu nada ceritanya lain. Surah Al-Isra ayat 88 Allah cerita tentang jin. Al-Kahfi 50 Allah bercakap pasal jin. An-Namli surah Semut ayat ke-18. An-Namli juga ayat 139. Dalam surah Sabah ayat 12 ayat 14
Allah cerita lagi sekali menggunakan kalimah al-jin. Dan surah Sabah juga ayat 41 lagi sekali Allah ulang. Surah Fussilat ayat 25, ayat 29 Allah ulang. Surah Al-Ahqaf ayat 18, ayat 19 Allah cerita lagi. Surah Az-Zariyat ayat 56, Surah Ar-Rahman ayat 33, Surah Jin ayat 1, ayat 5 dan ayat 6. Tu Allah guna kalimah jin. Jim dengan nun, jin. Itu 22 tempat. Allah gunakan perkataan kalimatul jan fil Quranil Karim waradat fi sab'i mawadhi'. 7 tempat Allah guna kalimah jan, iaitu 27 surah Hijr, An-Nahli ayat 10, Al-Qasas 31, Ar-Rahman ayat 15, Ar-Rahman ayat 39, Ar-Rahman ayat 56 surah Ar-Rahman, ayat 74 surah Ar-Rahman. Allah guna perkataan jan. Waradat kalimatul jinnah fil Quran 5 marat. Allah ulang kalimah jinnah dalam Quran 5 kali. 119 surah Hud, ayat 13 surah Sajdah, 158 surah As-Saffat, 2 kali Allah guna dalam 158 Saffat, dan surah An-Nas ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Kesemua ini ada makna yang tersendiri dan dia membawa kedudukan kalimah itu dengan sirah bahasa yang sangat unik. Jadi kalau antum ada masa, antum balik, antum tengok macam mana Allah cerita makhluk-makhluk ni ada. Baik. Sebelum kita masuk asal usul kejadian jin, saya rasa ada beberapa perkara penting kita mesti tahu. Sebab kita sedang baca kepahaman jin ini menerusi perspektif perubatan kuno. Kita cuba nak faham apa yang mereka faham. Kerana kepahaman mereka tu sampai hari ni ada. Bomo-bomo ke tukang-tukang ubat yang umur agak-agak senior ni masih kekal dengan kepahaman ni. Kerana kebanyakan ahli agama tidak memberi penjelasan yang betul. Berbicara tentang dunia jin dianggap sebagai benda mistik, benda buku mustika, cerita kartun. Dan drama-drama yang dibuat tentang jin ni pun drama-drama yang ada yang betul tapi ada yang ditokok tambah sampai jin tu jadi kartun. Jin tu memang kartun tapi taklah sekartun itu. Sebab kalau dia kacau kita, yang kartun tu kita. Tak dibawa dengan nada yang betul. Maka saya katakan ikhwan, untuk mengenal jin tak dapat tidak. Kita mesti mengenal jin melalui penceritaan Tuhan yang buat jin, iaitu Rabbul Alamin. Tak nak jalan lain. Nak tahu dia dari apa, sifat dia lagu mana, karakter dia macam mana, kesemuanya dijelaskan dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Dia ni ponguh lagu mana, bebah dia tak kat mana, jahat dia tak kat mana, dia mau apa, semua diceritakan oleh Al-Quran. Jadi jangan bercakap tentang jin daripada sudut-sudut yang lain. Nanti kita tak kenal dia dengan betul. Baik. Pertama, saya rasa ada perkara penting kita kena tahu dulu. Satu, Allah Ta'ala buat makhluk jin, kita ni, kita ada malaikat, manusia, jin dan haiwan. Ini di antara makhluk dominan yang mengambil tempat di alam dunia ni. Makhluk
malaikat dia mengambil seluruh posisi langit dan sebahagiannya di bumi. Kita kongsi dunia ni dengan malaikat. Habis tak ada, malaikat jaga kita. Malaikat berturun rahmat. Malaikat ambil nyawa orang. Maka malaikat yang lain. Malaikat dengan kita ni ada sayyarah. Malaikat yang datang menuntut. Tapi saya tak tahu lah malam ni ada malaikat ke tak. Pasal ni kuliah jin. Tapi bila kita buat majlis ilmu, malaikat akan hadir. Jadi kita berkongsi alam ni dengan malaikat. Satu. Kemudian kita berkongsi alam ni dengan jin. Nanti kita akan tengok macam mana dia beranak. Lepas tu macam mana baby. Tadi kita tengok ni Nur Hasya Medina. Nanti kita akan tengok jin ni beranak, kekah dia hari apa? Mak dia buat kekah hari apa? Dan bila hari dia boleh merangkak? Dan bila dia boleh berjalan? Dia agak lebih agresif sikit daripada kita. Dia dahsyat memang, jangan main-main. Tapi walaupun Allah buat dunia ni, kita kongsi tempat dengan dia. So kita tak boleh lari daripada dia. Kita kata saya nak baca satu doa yang saya tak jumpa jin. Tak ada. Hati kita baca Quran, dia ada. Pasal tu datang a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta Allah lindung, bukan minta Allah hapuskan dia. Bukan minta Allah pergi letak dia di Pulau Marit ke dah. Minta Allah lindung kita daripada dia. Kita kongsi alam, kongsi rezeki, kongsi tempat tinggal, kongsi semua dengan dia. Yang ketiga, kita kongsi sama kita manusia. Dan yang keempat, kita kongsi dengan haiwan. Sekecil-kecil haiwan, hasyaish, benda melata, nyamuk ke apa ke. Ya Allah, menyamuk banyak sangat. Kau hapuskanlah benih-benih mereka ni semua. Dah, nyamuk akan ada. Cuma kita minta perlindungan pada Allah. Kita tak kena nyamuk tu punya fitnah. Apa dia? Penyakit-penyakit dia bawa. Kita geram ke anjing, ya Allah, hapuskanlah anjing ni semua, ya Allah, aku tak mau tengok dah muka anjing ni. Bersihkan bumi daripada anjing. Tak boleh. Tak boleh. Nanti kalau anjing tak ada, kita tak boleh belajar fiqh sunnah dalam bab taharah sama anjing. Nanti akan hilanglah fiqh sunnah tu, akan cacat. Jadi anjing ni kena ada, memburu, kita kena kongsi dengan dia. Maka termasuklah makhluk jin. Baik. Azariyat menceritakan pada kita kenapa Allah buat manusia dan jin untuk ibadat. Untuk ibadat. Jadi tak mana-mana pun ikhwan, kalau orang tu kawan dengan jin ke, nanti ada tajuk, bolehkah kita sahabat dengan jin? Ataupun jin tu kacau kita ke, kita jangan pernah lupa yang ni. Allah buat jin untuk ibadat. Dan dia terkena hukum taklif tu. Semayang, puasa, takut pada Allah, dia akan kena azab kubur. Malaikat maut akan datang ambil nyawa dia. Dia juga mati, dia akan dimandikan, dikafankan, ditanam. Akan datang malaikat soal dia akan bangkit di mahsyar. Dia akan berjalan atas sirat, dia akan dihisap, ada bahagian ke neraka, ada bahagian ke syurga. Dan dia azab. Dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Malaikat akan tanya dia, "Man rabbuka?" Jadi itu kita kena tahu, supaya bahagian hati kita nak takut pada dia kah, nak minta bantuan pada dia kah, itu ada dia punya limit. Kita tak langgar dia punya border. Kita nak komunikasi dengan dia, kadar mana? Kita kena tahu ayat ni dulu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Satu. Yang kedua pada ikhwan, kita kena tahu bahawa makhluk jin ni, Quran beritahu pada kita bahawa iblis itu daripada jin. Iblis itu daripada jin. Satu namanya Allah cabut keluar. Bagi dekat jin ni nama dia iblis. Hak jin-jin lain tak dapat nama iblis. Hak dapat nama iblis ni sekok ni, yang buat masalah dengan Nabi Adam. Dia sekok tu iblis. Hak dia semua jin. Peristiwa dia tak bersujud kepada Adam dalam syurga, itu adalah satu kisah yang mempunyai satu mesej daripada Tuhan yang cukup besar pada kita untuk dipakai sebagai pedoman dalam hidup.
bila kita bertemu masalah antara kita dan jin, masalah kita dengan kita, tak ada lah masalah naik kereta pergi langgar jin, accident, anak jin kita langgar, tak ada lah macam tu. Tapi kita akan masalah dengan jin dalam hal-hal yang sangat tak masuk akal. Sihir, menyihir, ain, santau menyantau. Ini melibatkan dunia jin. Kita kena ingat ini ikhwan, bahawa masa dia dengan Nabi Adam tu, iblis tu, dia bermusuh dengan Nabi Adam. Apakah satu benda yang dia bagi tahu pada Tuhan? Kenapa dia benci tengok Adam? Kenapa dia tak mau sujud dekat Adam? Apakah benda paling besar dia bagi tahu? Dan setelah dia bagi tahu alasan tu, apa pula kata Tuhan pada dia? Sahabat Roy, dia tak mau terima Adam. Apa alasan dia bagi? Dia daripada, dia ahli parlimen? Tidak. Dah saya dengar. Dia daripada api. Dengar macam lain. Dengar. Tak boleh sebutlah nilai. Kan? Lepas tu apa Tuhan balas ke dia? Bila dia kata dia tak boleh terima Adam sebab Adam daripada tanah, dan bila sebut tanah, dia guna satu kalimat tanah jenis apa? Dan bila dia sebut api, dia sebut kedudukan sifat api tu macam mana? Khalaqtani min nar. Dia berkata, kau jadikan aku daripada api yang menegak, api yang ke atas, dan kau jadikan Adam daripada tanah yang diinjak. So, ana khairum minhu. Tentulah aku lebih baik daripada dia. Baik itu mana lebih mulia, lebih tinggi, lebih patut dihormati. Lebih-lebih pula aku ni senior, dia junior. Main entah berapa hari aku nak kena tabik ke dia. Dan kenapa tiba-tiba dia punya perasaan itu jadi lagu tu? Kerana dia faham satu perkataan yang Allah guna pada dia, usjudu li Adam. Sebab itu dia kata perkataan usjudu tu nak dipadankan dengan kalimah ana khairum minhu. Sepatutnya kalimah usjudu tu kau tuju pada malaikat dan Adam pada aku. Sebab ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia pun. Di mana dia pandang diri dia daripada sudut kejadian dia. Maka Allah kata kepada dia, Allah kata dia ni aba. Betul? Wastakbara. Allah kata dah ada. Itu semua bukan alasan. Untuk respect satu orang, ihtiram, bagi tahiyat, bagi penghormatan, kemuliaan, maka itu tak perlu kita rendah. Tak perlu orang tu lebih tinggi daripada kita. Kerana respect, penghormatan, kita kata ihtiram, tahiyat, dia datang daripada jiwa yang lunak. Dia datang daripada adab dan akhlak. Maka Allah kata aba wastakbara. Yang benarnya dalam diri dia itu ada suatu keengganan, tidak ada akhlak. Hati dia tidak ada akhlak, dia tidak ada moral. Jiwa dia tak lembut, tak diadun dengan kelembutan adab. Apa itu adab, ikhwan? Kesantunan kita, dia tak ada. Maka untuk makhluk-makhluk syaitan dengan jin ni benci kita, musuh kita, dia tidak memerlukan apa-apa alasan yang menasabah. Cukup bila dia rasa dia lebih baik daripada kita untuk dia buat sesuatu pada kita. Cukuplah. Walaupun alasan dia tak masuk akal. Maka di ujung surah Al-Falaq tu Allah kata min syarri hasidin iza hasad. Tak ada apa. Orang ni pergi jumpa bomo dan bomo tu memintal-mintal rambut pakai ayat liak semua, buat orang tu bagi jadi sakit. Hanya Tuhan kata satu saja, syarri hasidin iza hasad. Itu saja. Hasad dengki ni tak perlu apa-apa ya kawan. Mata tengok
hati dah main macam lain. Dia rasa kawan tu tak patut duduk di situ, tak patut dapat lagu tu. Itulah perasaan ana khairu minhu. Aku lebih layak, aku lebih patut. Itu saja perasaan yang tak akan mengubah muka orang. Kata kawan tu muka dia putih merah, bila hasad dengki datang jadi hitam macam saya. Oh tidak. Tidak. Itu kita nampaklah hasad dengki. Tidak. Pasal itu Allah kata pada Adam, Allah kata pada Iblis, aba wastakbara. Hati kamu tu penuh dengan keengganan kerana kamu tahu makna ihtiram itu apa. Kena respect Adam. Dan tidak, ketika itu Allah tak bagi lebih apa pun Adam. Adam tidak ada apa-apa jawatan, melainkan perkataannya wa'allama Adam. Itu saja. Wa'allama wa'ullimu Adam. Allah yang bagi ilmu pada Adam. Allah ilmu tu saja. Masa tu Adam tak diperintah buat berjihad ke, belum ada apa lagi. Tapi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ilmu itu menyebabkan Allah mengangkat darjat manusia. Dan yang tu dia tak dapat lagi. Allah bagi ke Adam. Maka taulah dia kenapa dia kena respect. Walaupun budak ni budak baru, tapi kita dah lama dah duduk di sini. Maka dia tak dapat terima. Kisah itu ikhwan memberi jawapan pada kita. Apa-apa masalah kita dengan jin, jangan kita kelirukan fikiran kita. Pasal apa aku jadi sasaran? Pasal apa aku jadi sasaran? Dia tak memerlukan jawapan untuk buat kita. Cukup dia tengok kita, dia tak suka, dia akan bertindak dengan sekerasnya. 1, 2, 3. Apa dia ikhwan? Rancangan dia untuk menghancurkan kita ini, apa kita kata, sangat serius. Nak kacau kita, nak problemkan hidup kita, sangat serius. Dia tidak buat dalam keadaan sambil lewa. Itu Al-A'raf cerita pada kita. Dia akan main daripada kanan, daripada kiri, daripada depan, daripada belakang. Apakah keunikan ayat ni? Keunikan ayat ni menunjukkan dia sangat serius bila rancangan itu telah pun dijayakan. Kalau dia nak, katalah dia hasad dengki, orang jumpa bomo, puja jin, sihirkan kita, maka sihir itu akan datang daripada kanan, kiri, depan, belakang. Secara apa? Secara serius. Sikit pun tidak akan dilalaikan. Macam kita nak tengah-tengah mengaji boleh lena, itu dilalaikan. Dia tak akan lalai. Saya mamak tu main lambat. Sampai tengah, saya ingat tengah jabatan ke tengah ke, BMW putih berhenti, rosak. Tu sebelah kiri tu pula kawan tu duduk repair jalan. Depan dia sikit pula ada polis duduk pergi tahan siapa kata tu. So daripada 3 tu dia muncul nak jadi 1, baru dia nak lepas jadi apa panggil net bottleneck tu. Ustaz nanti bottleneck. Saya tak topong. Tanya pun tak boleh, tengok amboi. Bawa budak ni. Kau nak beban. Baru ni dalam parlimen orang tanya pada menteri makan minum, kenapa beras naik? Dia pun nak ingin. Dia kata yang naik RM26 tu beras import, beras tempatan tak naik. Yang duk pergi makan beras import tu pasal apa? Jadi kawan tu tanyalah kat dia, mana ada beras tempatan kami nak beli, tolong tunjukkan. So dia pun sudah nak ingin. Turun pergi sampai Ustaz Nan, tanya betul mak, saya tak tahu apa dah betul. Amboi. Apa mak? Baik. Rancangan dia untuk bila satu rancangan dibuat, dia akan patuh kepada rancangan itu secara serius. Dan dia akan buat seperti mana yang terlaksana pada rancangan itu sampai ke akhir sekali. Pasal itu apabila orang tu diganggu, hatta dia
bukan ganggu dengan benda-benda yang besar ni, kalau dia ganggu dengan was-was pun, dia akan pastikan kawan tu rosak dengan was-was. Sehingga Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim kena menulis satu buku besar, Ayyuhal Muwaswisun, memberi bimbingan pada orang yang suka was-was. Sebab dia kata daripada syaitan, gangguan syaitan. Serius, dia tak ada apa, tak apalah macam kita projek ni masih panjang lagi kan, tidak, dia akan betul-betul tumpu di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia ikhwan? Yang keempat, kita kena tahu bahawa Rabbul Alamin yang menjadikan kita, yang menjadikan dia, meletakkan kedudukan dia dengan nama musuh, adu. Dia bukan pemberi pertolongan, dia bukan pemberi ubat, tapi dia adalah musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa, dalam surah Fatir. Allah kata dia musuh kamu. Maka kamu kena sentiasa letak dia pada posisi musuh. Dengan makna kata apa ikhwan? Dia tidak ada sikit dalam hati dia kesian belah kat kita. Tak ada, sikit tak ada. Dia lanyak kita, dia lanyak tanpa ihsan. Dia kacau ganggu kita tanpa ihsan. Maka jangan sekali-kali pernah kesian dekat dia ke, nak berdamping dengan dia. Dia musuh. Dan sebelum kita letak dia di tempat musuh, dia lebih awal letak kita di tempat musuh. Jadi musuh nak bagi Panadol pada musuh, musuh bagi pisau pada musuh, suruh tikam dia, itu mustahil. Itu mustahil. Letaklah dia di tempat yang di mana Tuhan suruh kita letak dia. Sampai peringkat bila kita makan sampai mubazir, Allah tegur kita. Allah kata kita telah jadi saudara dia. Bahasa Quran, kita jadi saudara dia. Tapi Quran tak bagi tahu dia saudara kita. Sebab dia tak pernah iktiraf kita saudara dia. Yang adanya ialah innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi tindakan kita membazir itu seolah-olah kita duk menyenyih nak pergi jadi adik-beradik dia. Dia tak ingin pun kita. Bermakna betapa hinanya kita nak pergi jadi adik-beradik dengan satu orang yang tak apa? Tak adik-beradik dengan kita. Apa? Homoy. Hemoy. Saat ni saya nak marah pula saya tanya. Hemoy tau, hemoy. Kita duk hemoy dia kan. Dia tak mau kita pun. Jadi kita punya maruah macam mana? Lepas tu Quran gambarkan itu, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, suatu keadaan cukup hina orang ni. Kenapa dia nak jadi ikhwan, saudara macam saudara kandung macam tu? Sedangkan kawan tu ludah kat dia. Kawan tu tak pandang pun dia. Macam orang katakan, bagaimana Yahudi pandang kita? Yahudi pandang kita apa? Binatang kita ni kan? Tiba-tiba kita nak pi tindakan kita nak pi kawan tu, fikir panjang dah ke? Dah habis fikir ke? Nak apa? Hemoy tadi, nak hemoy tadi. Saya orang Julutong, kami cakap Kuala Lumpur, tak erti hemoy-hemoy ni semua. Jadi, awak nak jadi lagu tu ke? Itu kita kena ingat. Dan yang akhir, kita kena ingat apa dia ikhwan. Quran menyebut pada kita dalam surah An-Nisa tentang inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah kata selemah-lemah kaid, rancangan, tipu daya adalah tipu daya syaitan. Allah kata, apa saja rancangan syaitan ni, kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sangat lemah. Dan ini memerlukan suatu akidah, keyakinan yang mantap, jazam, tersimpul erat dalam hati kita. Dia membawa makna apa dia? Membawa makna tidak ada benda boleh menyelamatkan antara kita dengan gangguan-gangguan dia melainkan hanya Allah. Kenapa? Yang kata dia tu dhaif Allah.
Tanyalah pada manusia. Manusia tidak pernah anggap syaitan itu dhaif. Katalah ada orang tu kena santau. Kita pergi habaq kepada tu, dia kena santau. Tipu dia, syaitan ni dhaif. Dia baling kasut kita. Hang tak kena? Tidak ada manusia akan nampak syaitan itu dhaif, kerana dia akan menyerupa, dia akan datang kepada kita menampakkan kekuatan dia, kegarangan dia. Dia akan nampakkan kebolehan dia. Tetapi pencipta dia selama-lama tak akan nampak dia lemah, sebab dia jadi daripada api. Dia mendekati kita, kita akan panas, kita akan terbakar. Tapi pencipta dia, Rabbul Alamin, kata dia dan rancangan dia sangat lemah. Maka daripada situ kita dapat satu pegangan hidup, panduan hidup kepada ikhwan, untuk kita mengambil action, balas segala tipu daya dia, terselamat daripada tipu daya dia. Kita kena dekat dengan pencipta kita. Jangan bila kita kena sihir, kita pakai sihir untuk berubat. Kita memberi kekuatan pada dia, kita iktiraf dia. Sebab dalam surah Jin, Allah cerita satu momen yang menarik apa dia? Macam mana dia dapat kekuatan? Allah kata fazaduhum rahaqa. Macam mana jadi lagu tu? Kerana Allah kata innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin mendapat kekuatan, sombong, lagak, angkuh kerana manusia pergi kat dia. Kerana manusia pergi kat dia, pergi buat apa? Ya'uzuna, pergi minta perlindungan. Setiap kali manusia minta perlindungan pada dia, dia akan mentajalikan dia punya keangkuhan dia. Dia akan tunjuk sifat api dia, membara dia tu, dia akan tunjuk. Dia tak lemah. Sebab kalau dia tunjuk dia lemah, macam mana orang lemah nak membantu orang yang lemah? Kerana itu dikatakan kaid. Kaid ni apa? Tipu daya. Dia memperdayakan kita. Kita pula kena, kita tak nampak dia, dia nampak kita, lagilah. Sebenarnya tak ada apa-apa, macam scammer ni semua kan. Kawan kita tu, dia bawa kereta biasa, dia kata, dia jalan dekat highway, trailer duk pin kat dia. Trailer tu macam tak mau ikut lah, depan kereta kecil. Dia kata dia batata, dia duduk lorong tengah tu, dia batata. Trailer tu duk pin kat dia. Dia geram kot. Dia buka cermin tu, dia panggil trailer tu mai. Trailer tu dia panggil mai. Sampai ke R&R punya corner tu, dia masuk. Trailer tu ikut. Dia bawa kereta kecil, dia pergi parking tempat trailer. Dia kata, saya nak tengok, dia kata. Nak tengok apa? Saya nak tengok yang bawa trailer ni besar mana punya orang. Dia nak pergi kat kita. Allah, dia kata, turun trailer. Alah, 5 kaki 3 inci serupa dengan saya. Trailer tu je besar. Trailer tu turun lah. Turun. Tengok member dia kenal dia, duk pi kat dia. Tak jadilah bertumbuk. Tapi dia punya moral tu saya nak abang apa dia? Trailer tu lah yang menipu kita. Sebenarnya kita bukan takut pada driver. Trailer tu punya besar dengan dia punya suara, yang tu yang buat kita bawa kancil, kena pergi tepi. Kita takut. Sebenarnya driver trailer tu turun, alah kadang-kadang 3 kaki. Alamak, kita kata kerdil. Tapi masa duduk atas trailer, sengih. Itulah jin. Dia boleh menumpang ke sana, dia tumpang ke sini, bagi dia nampak agam. Gigi dia bertaring. Tapi bila kita baca ayat-ayat Quran, apa Nabi kata? Dia akan jadi kecil, lebih kecil daripada semut. Nanti di hari akhirat, orang tak nampak ada, orang pijak pula dia. Jadi kenapa? Dia menipu dayakan kita. Jadi macam mana nak selamat daripada tipu daya? Kita tak nak jalan. Melainkan dikatakan apa dia? Fadayyiquhu bizikrillah. Maka sempitkan tipu daya dia dengan apa? Dengan kita banyak ingat pada Allah. Kalau kita ada semua ilmu, kita tak ada ilmu ingat pada Allah, maka selama-lamanya kita akan duduk dalam dia punya
daerah dan wilayah kita akan keluar. Dan kena ingat ikhwan, sekali dia bawa fikiran kita pergi, kita susah keluar. Kita susah keluar. Kita duk ingat dia kuat, kita duk ingat dia oh jangan. Oh jangan. Saya dia main balik. Jangan buat lagu ni. Dulu hang ingat tak? Hang pakai baju warna ni lah, hang lalu ke kawasan tu, hang balik tak boleh tidur. Jadi nak pakai jalan tu jadi takut, nak pakai baju warna tu jadi takut, hari tu pun jadi takut. Dia ambil kita punya apa? Fikiran kita. Dan kita tak boleh keluar daripada fikiran tu sampai kita mati. Itu apa dia? Kaid. Tipu daya dia. Jadi dengan kita ingat 2-3 perkara ni ikhwan, itu sebagai asas kita. Tahu kata dia punya peribadi itu macam mana. Baik. Kata penulis, asal kejadian jin. Keterangan al-marij min alif rajim, marij, api. Marij bermaksud nyalaan api yang sangat kuat dan sangat panas bahangnya, ataupun al-lahab, iaitu jilatan api yang sudah bercampur antara satu sama lain, iaitu merah, hitam, kuning dan biru. Setengah ulama pula menyatakan al-marij itu ialah api yang sangat terang yang memiliki suhu yang amat tinggi sehingga bercampur antara merah, hitam, kuning dan biru. Ini penulis nak kata yang Quran sebut pada kita, Allah jadikan jin daripada api yang dipanggil marij dalam surah Ar-Rahman tu. Maka api itu apa dia? Dia kata itulah api yang begitu cengih. Dia boleh bertukar jadi merah, hitam. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata apa dia? Nabi kata narukum hazihi allati. Nabi kata api yang hampa pakai dalam dunia ni, hampa duk masak, duk apa, itu Nabi kata juz'un, satu daripada cubitan, satu juzuk daripada 99 api neraka Allah, ataupun 70 api neraka Allah yang ada di dunia ni. Jadi dia dibuat dengan begitu agresif, dahsyat dia ni. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menyatakan bahawa angin samun yang dijadikan jan itu hanyalah satu bahagian daripada 70 bahagian angin samum yang sangat panas itu. Samum itu juga disebut di dalam Al-Quran. Dari api yang amat panas inilah Allah menciptakan jin, iaitu dari sel atau atom atau daripada nukleus api. Kemudian Allah memasukkan roh atau nyawa padanya. Maka jadilah ia hidup seperti dikehendaki oleh Allah. Jin juga diberi izin oleh Allah menzahirkan berbagai-bagai bentuk dan rupa yang disukai dan dikehendakinya, kecuali rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut tahap dan kemampuan masing-masing. Jin juga diperintahkan oleh Allah menerima syariat Islam seperti mana diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Rupa bentuk jin yang asli selepas dicipta dan ditiup roh itu hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Menurut setengah ulama, dia buat Allah dan Rasul kan, skip. Sebab Rasul tidak mengetahui melainkan apa yang Allah bagi tahu. Hakikat aku berparah dia hanya Allah yang tahu. Nabi tahu tak? Nabi tahu apa yang Allah bagi tahu. Dalam riwayat, bila khatib itu, satu khatib itu, Nabi panggil dia dengan nama Bi'sal khatib anta. Nabi kata hanglah khatib yang paling buruk. Pasal apa? Dia kata, dalam perkataannya dia kata mayuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, wa mayuti'illah wa rasulahu faqad rasyad, wa may ya'sihima faqad ghawa. Dia kata siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka orang itu di atas petunjuk. Khatib ni kata. Tetapi sesiapa yang menderhakai keduanya, maka dia telah sesat. Bila dia kata lagu tu, bahagian kedua ni dia kata, terus Nabi tegur dia. Nabi kata bi'sal khatib anta. Hanglah khatib, juru cakap yang cukup buruk. Kenapa hang tak habiskan ayat kedua macam ayat pertama?
Ayat pertama, siapa taat Allah dan Rasul. Ayat kedua, hang kata siapa derhaka keduanya. Kenapa kau kufurkan aku dengan Tuhan? Katalah sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul. Tidak, aku tidak, jangan jadikan aku ini sekutu bagi Allah. Maka kita tak bolehlah baca hak dia baca tu kan. Maka dia kata hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Tidak, hanya Allah yang mengetahui. Itu Allah sebut di mana? Allah sebut dalam surah Jin. Benda-benda ghaib ini kecuali apa yang Allah bagi tahu pada Rasulnya saja, baru dia baca. Tak kalau mafatihul ghaib semuanya indallah, di sisi Allah, bukan di sisi Rasul. Rasul tak tahu benda ghaib. Dia pun tak tahu hari apa dia nak wafat. Dia pun tak tahu. Kalau tahu macam kita kan, boleh pergi tempah kapan, siap keranda, korek tang mana. Dia boleh bagi tahu, saya mau Abu Bakar jadi imam. Taklah sampai 3 hari mayat nak jadi mesyuarat. Tak payahlah. Maka hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Menurut setengah ulama, rupa, tabiat, kelakuan dan perangai jin adalah 90% mirip kepada manusia. Mirip. Cuma ni daripada tanah tu, daripada api. Dia ada mata, dia ada hidung, dia ada telinga. Bentuk kejadian tabiat sama macam kita. Asal kejadian manusia ialah campuran daripada jisim khatif atau tanah, iaitu tanah dan air. Jisim syafaf ialah campuran api dan angin. Ikhwan, yang ni kita duk baca ni mengikut kepahaman orang silam. Pasal itu nanti dia akan berubat, dia kata aku tahu asal usul kau. Inilah asal usul dia ni. Pasal apa dia sebut aku tahu asal usul kau? Ni asal usul manusia. Daripada jisim syafaf, iaitu campuran api, angin dan naluri. Naluri iaitu roh, akal dan nafsu, dipanggil naluri. Dan hati. Hati yang dinamakan sebagai latifah rabbaniyah, sesuai dengan manusia sebagai sebaik-baik kejadian yang dicipta Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manakala kejadian jin pula ialah campuran jisim syafaf, iaitu campuran api dan angin, dan naluri iaitu roh, akal dan nafsu, dan hati yang sesuai dan sepadan dengan kejadian jin. Manakala makhluk-makhluk lain pula Allah jadikan daripada salah satu unsur tersebut. Contohnya binatang dijadikan daripada campuran jisim dia eja hak atas tu, jisim bukan jisim khatif yang di atas tu. Ni dia baris dia. Baris dia silap. Dan jisim syafaf sahaja. Batu dan tumbuh-tumbuhan pula dijadikan daripada jisim kasif semata-mata, katif semata-mata. Manakala malaikat pula dijadikan daripada nurani semata-mata. Jadi kerana tu orang dulu dia akan bagi tahu pada jin, aku tahu asal usul kau. Ikhwan, siapa pun secara psikologi, bila orang bagi tahu aku tahu hang ni anak siapa, dia akan down tau Ustaz. Saya pergi ceramah dululah, bukan lani zaman dululah, zaman dulu. Bila saya pergi ceramah, kata, saya tahu Ustaz orang Jelutong, kita jadi down lah. Ini biar tahu betul. kita pergi dengan baju, pakai jubah, iron semua, dia beritahu kita orang Jelutong. Alamak, kita jadi down. Jadi bila Tok Bomo ni kata, aku tahu asal usul kau, jin tu sudah jadi gabra. Dia dah dia dah tak main mengada-ngada dah, dia tak buat siru dia dah. Maka itu cara mereka, sebab inilah mereka faham asal kejadian jin macam mana, manusia macam mana, malaikat, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dalam makaid syaitan ditulis di sana, dia kumpul beberapa hadis. Hadis itu bercampur kedudukan dia. Ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, menceritakan tentang syaitan ini. Jin ni macam mana, kelompok-kelompok dia.
kebanyakan para ulama bila bercakap tentang ini, mereka mengambil riwayat-riwayat ini untuk jadikan riwayat sokongan tentang bagaimana kehidupan jin itu. Dikatakan di situ, dia kata al-jinnu salasata asnaf. Jin ni dia ada 3 kategori. Maknanya dia tak sama. Walaupun dia jadi daripada api, tapi dia punya kasta dia berbeza. Satu, dikatakan sinfun hayat wa aqarib wa hasyaish wa kilabun. Jenis yang pertama, dia jin, tapi dia lebih suka hidup dalam keadaan hayat, menyerupa jadi ular. Jadi suka lagu tu. Dia jin, tapi dia suka ubah diri dia jadi ular. Duduk tempat dia. Kalau ular apa Haji Abdul Karim? Ular hitam. Masalah hitam sungguh. Dia tak jadi ular putih. Dia kata ular dia nak hitam. Mata dia merah, ada tanda. Dia suka duduk situ. Dia suka macam tu. Dan dia suka aqarib, kala jengking, scorpion. Dia suka apa? Hasyaish, jenis binatang lain daripada ularnya, sifat melata. Dan wakilabun, dia suka ambil rupa anjing. Tapi sama ada dia hayat, aqaid dan sebagainya ini, dia kalau jadi binatang, bila kita tengok dia, fitrah kita akan rasa keanehan pada dia. Tak seperti kita tengok ulat lain. Kalau kita tengok ulat lain, yang kita fikir adalah bisa dia, dan kita akan jadi. Tapi kalau dia akan jadi aneh. Dia akan buat kita jadi seram. Itu dia. Sebab itu bukan ulat betul. Itu adalah jelmaan saja. Pasal itu, kenapa kita akan jadi apa panggil? What we call in Malay apa? Meremang. Lama tak cakap Melayu kawan. Jadi meremang. Kenapa meremang? Sebab dia dijadikan daripada api. Sifat kita duduk dengan api, bulu kita ni itu bahagian pertama. Bahagian kedua dijelaskan dalam Makaid Syaitan ini, dia kata wasinfun karih fil hawa lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Bahagian yang kedua, dia ni seperti angin. Dia ada sayap dan dia terbang. Dia boleh terbang. Yang tadi dia tak terbang. Dia suka posisi tu. Bila-bila pun dia suka rehat macam ular, tidur. Siapa lalu dia geram tengok, dia tak berkenan, dia tengok dia tu tak comel, dia nak batuk. So dia boleh kacau. Sebab dia tak memerlukan alasan untuk buat kita. Alasan paling besar kita daripada Adam. Itu saja. Dia terbang. Hak terbang ni ikutlah. Kalau kita kata riwayat menyebut lagu ni, masyarakat setempat nak panggil apa, panggil lah. Masyarakat setempat ada nama-nama dia, kan? Jenis terbang, saya tak tahu lah jenis terbang. Superman tu terbang lah. Ni jenis ni ya, Superman. Ada Batman, ada orang pergi pakai luar dalam, di luar pergi terbang ke sana. Ini tak normal. Tapi orang putih ni dia tipu kita. Jin dia kata superhero. Tapi main dengan orang ni, dia bagi Superman kena arak 2 botol, melelang Superman tu. Dia pergi tumbuk kapal tu kan, sampai keluar minyak hitam. Bila dia hilang steam dia normal balik, dia pergi tutup balik. Dia terbang, dia ada sayap. Maka ya tirun. Dan yang ketiga, sinfun yuhallawna wa yaz'anuna. Ini yang ketiga. Bahagian yang ketiga apa dia? Bahagian mereka ini yuhallawna. Mereka ini suka berjalan. Dia duduk tak setempat. Dia mungkin main daripada Chicago. Dia jin Chicago. Dia terbang sampai ke Perai. Bila dia kacau kawan tu, dia cakap Chicago lah.
Dia cakap orang putih. dia jenis apa? Yuhallawna. Dia jenis travel. Agensi travel mana saya tak tahu. Dia suka berjalan. Dia berpindah randah. Satu tempat. Mungkin main pada Arab. Badawi kan. Ataupun dia main pada Siam. Dan ni kan duit Siam besar, duit kita kecil, dia main. Sekali dia main, dia geram tengok kawan tu, dia kacau kawan tu. Kawan tu cakap Siam. Pasal dia jenis apa? Dia bukan jenis yang pertama tadi. Dia bukan jenis kedua ni. Dia jenis ketiga. Yuhallawna. Dia suka berpindah randah. Dan wayaz'anuna. Dan Nabi kata ada lagi satu jenis, wayaz'anuna. Dia suka bertempat. Nah, dia suka bertempat ni. Nanti ni kita akan jumpa, saya rasa dah jumpa dah dalam Riyadhus Salihin, dalam bab doa. Nabi ajak kan, bila kita pergi satu tempat yang kita tak biasa pergi tempat tu, Nabi ajak kita baca doa. Kan Nabi suruh kita panggil bumi, ya ardu rabbuki rabbi wa rabbuki Allah. Nabi suruh kita cakap, bumi, Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. Maka minta perlindungan Allah daripada apa yang ada dalam perut bumi. Ada hantu setan, dia boleh keluar. Dan daripada atas turun ke bawah. Dan di ujung tu Nabi kata, daripada sakinul balad iza walad. Apa dia? Daripada sakinul balad, penghuni tempat ni. Dan anak-anak keturunan dia. Jenis ni dia suka ambil tempat. Dia kalau masuk rumah orang, dia berkenan rumah orang tu, dia bertempat. Dan sehari kita tengok macam mana dia buat. Saat lagi ke bulan depan saya tak tahu lah, tapi ada lah. Tapi ada yang takut. Dia pohonnya kotor, dia buat apa? Dia masuk dalam rumah kita, dia jimat, dia bersalin. Untuk apa? Untuk ambil tempat. Pasal dia jenis sakinil balad. Dia suka tempat tu. Dan sekali nak suruh dia keluar, hamzilat. Tapi jangan takut. Sebab itu dia punya taktik dia. Ini semua Jamil punya auta. Dia boleh buat. Kan? Tengok dia angkat bendera putih. Ini semua Jamil punya auta. Dia mesti jumpa saya punya bapa. Orang tua tu lah penasihat dia. Okay? Dia tiba lagu tu macam dia mau tempat tu. Maka ini tiga keadaan Nabi disebut dalam riwayat ini, dikatakan bahawa jin itu ada salah satu asnaf, dia terbagi pada tiga jenis. Apa? Jenis suka menjelma jadi binatang. Binatang favourite dia apa dia? Ular, kalajengking, binatang melata-melata ni selain daripada ular, dan anjing. Yang kedua, dia jenis terbang. Jenis terbang sana, terbang. Dia ada sayap. Orang Melayu nak panggil apa, boleh panggil lah. Nama orang Melayu ni polong ke, apa dia? Naik belum rumah Pak Haji. Lagi apa? Jenis kepala dengan orak perut tu panggil apa? Tenggelung gitu. Dia terbang, perempuan terbang. Kadang dia terbang macam ni, kadang dia terbang macam ni. Ikut dia lah, dia nak buat kupu-kupu ke, bebas ke, ikut dia lah. Udara macam mana laut pada kita. Janji dia seronok, lepas tu dia boleh kacau kita. Iron Man tu tidak. Iron Man tu dia macam jin campur. Sebab dia pakai besi. dia jin yang tak original. Dia campur besi dengan orang. Jadi dia pun satu jin yang jin pun tak mengganggu keturunan ni. Batman mungkin, Spiderman mungkin lah. Baik. Macam mana? Jin dia boleh ikut orang. Boleh? Pasal kalau jenis dia jadi ular tadi, ular boleh ikut. Dia ambil tabiat binatang tu lah. Boleh, dia boleh ikut. Dia boleh tumpang. Tapi dia punya petua satu saja. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang.
Kita nanti ini satu soalan anjakan paradigma. Tengoklah siapa yang tanya kan. First lady tanya, mesti soalan berkualiti. Kita hakikatnya berdasarkan nas Quran, kita tak boleh tengok asal kejadian dia. Sebab mata kita tak boleh tanggung. Dia daripada api, macam mana nak tengok? Maka untuk melihat dia kena jadi satu benda lain. Apa dia? Dia kena menumpang makhluk lain. Lepas itu dia tumpang ular. Bila dia tumpang ular, kita nampak kita nampak ular yang luar biasa. Dia tumpang anjing. Tapi kalau dia tak tumpang anjing, Quran beritahu kita tak boleh tengok dia. Dia kena terbang. Dia tumpang benda lain. Katalah dia tumpang pokok pisang. Kita nampak pokok pisang tu tercabut. Pokok pisang boleh menari, bagi salam, atau daun pisang duduk melambai-lambai. Dia tumpang apa, kita nampaklah benda tu. Dia tu hakikat dia kita tak boleh nampak. Tapi untuk nampak dia tumpang kain ke, kain putih terbang. Rupa dia boleh pilih rupa siapa? Tadi dia abang, rupa siapa dia nak pilih kecuali ya Nabi. Tetapi dia boleh buat apa dia? Dia boleh rupa satu orang lain, dia mengaku tu Nabi. Dia mengaku tu Abu Bakar. Bukan momen muka dia tu dia muka Abu Bakar betul. Muka mana punya Arab ke duk mai? Dia mengaku. Comel Arab tu. Comel dengan janggut, dengan apa cantik, pakai serban pun berdonggu kan, cantik. Kata, saya Abu Bakar. Tapi suruh cakap Arab tak boleh cakap Arab. Ni Abu Bakar ke Pak Bakar mana punya duk main ni? Tak boleh cakap Arab. Macam saya jumpa Sayyidina Ali Yang saya jumpa tu dia berupa jadi Sayyidina Ali. Lepas tu saya cuit Ustaz lah. Tapi Sayyidina Ali main di Selama. Di Selama. Jumpa tu di Selama. Sayyidina Ali main. Saya cuit Ustaz lah. Kata Ustaz cakap Arab dengan dia. Ustaz lah pun cakap Arab. Lepas tu Sayyidina Ali sengau tak mau cakap Arab. Tu kawan yang tu tanya kepada siapa tak mau cakap Arab. Sayyidina Ali kata hari ni nak cakap Melayu pasal main Selama. Dah syah Sayyidina Ali. Itu siapa punya kerja? Inilah Jamil punya kerja lah. Dia tipu lah kita. Dia tipu. Jadi boleh, dan kita boleh nampak dia atas apa dia tumpang. Dan dia boleh tumpang macam orang duk tunjuk kan. Rambut panjang, muka buruk. Maknanya dia tumpang satu makhluk lain. Dia tumpang kat mayat ke. Bukan mayat tu dah tak ada roh dah. Dia tumpang body kawan tu ke. Yang orang mati dalam laut. Mayat tak ditanam. Dia ambil dia tumpang lah di situ. Tapi ingat, bukan semua jin boleh buat lagu tu. Dia sangat limited. Bukan semua jin. Jin jenis 4 jenis ni saja. Ada pun yang terkeluar daripada 4 jenis ni, dia dikekal alam dia dengan rupa dia. Dia tak boleh main ke kita. Kerana Allah protect kita. Kita ada hisnu, penjagaan daripada Allah. Semayang, wudu, iman, akidah, semua protection Allah untuk kita. Susah dia nak main. Nanti kita ada tajuk, dia masuk dalam badan kita macam mana? Ikhwan, dia nak masuk hari ni, orang kena histeria, silap-silap dia punya rancangan tu 5 tahun sudah. Susah nak masuk. Allah protect kita. Tak boleh. Apa sebab tu kita kena kenal dia dengan jalan agama ni. Baru kita tahu dia. Tak kalau kita akan rasa ulama apalah aku dah. Dia nak masuk tu macam ular keluar. Kan dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata apa? Nabi kata ular ni paling selamat duduk dalam sarang dia. Bila ular keluar daripada sarang, Nabi kata ular tu tak selamat. Kita pergi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan depan tu ada mihrab. Dalam kawasan Raudhah kan ada lagi satu mimbar. Mimbar tinggi tu. Dekat sini ada lagi satu kan. Mimbar yang dalam kotak Raudhah tinggi tu, antu kalau pandang mimbar tu ke atas, dia tulis. Dia tulis. Hadis ni lah dia tulis. Ular hanya selamat dalam sarang dia. Demikian agama. Hanya selamat pada sarang dia, iaitu Mekah dan Madinah. Ular bila keluar sawah ke, ular apa ikhwan? Ular apa paling bisa, sahabat ilmi? Ularnya ada bisa kan, dia paling bisa. Nama dia apa?
Ular tu betul. Kapak. Ular kapak bisa. Biar betul sahabat. Sahabat bisa masuk hutan. Bisa. Bisa. Kobra. Tudung selah. Senduk. Semua sama. Betul kan? Ular ni, ular sawah. Ular sawah fighter tau. Dia dalam banyak-banyak ular, ular yang menang tomoy ular sawah. Ui, kepala dia tu, dia punya hantuk orang tu bila dia lilit di pokok, dia hantuk orang tu seperti mana 7 atau 8 pukulan penumbuk tomoy. Sebelum dia balut kita, dia sepak kita. Dia sepak kena ni pitam. Ni boleh keluar ni, boleh patah. Oh, dia kan memang. Dia pun bukan sebarang ular, dia pun belajar juga. Sebelum dia nak buat orang. Tapi apa Nabi kata pasal ular? Nabi kata bila dia keluar saja daripada sarang dia, Nabi kata tak ada jaminan dia boleh balik dengan selamat dalam sarang dia. Dia keluar masuk zon kita, dia dalam bahaya. Tapi pasal apa kita takut? Ular tak ada kaki, ular tak ada tangan. Kita ada kaki, 2 kaki, 2 tangan. Pasal apa kita takut? Ular tak ada kaki, ular tak ada tangan. Tapi kalau dia panggil apa? Pak Long yang sebutan tu menarik. Apa? Pak Long macam ada idram tu. Pak Long cakap tu. Kita takut. Pasal dia punya percik tu, dia punya bisa tu dia boleh sembok kan. Tapi Nabi kata dia tak selamat. Dia tak selamat. Tapi kita takut kan. Demikianlah dengan jin. Bila dia main kacau kita, dia berada pada zon paling tak selamat. Bahaya. Belum tentu dia boleh balik ke negeri dia. Dia mungkin dia ada anak. Dia mungkin dia dipaksa oleh tuan dia main kacau. Belum tentu dia boleh balik dengan selamat. Kalau dia kena kawan ni, dia pergi kacau kawan ni pula ada member pandai ruqyah. Ruqyah pula, bukan ruqyah biasa ni, ruqyah. Ruqyahnya syariah ni, dan kawan tu pula istiqamah, hati kuat, tak takut pada dia, apa akan jadi pada dia? Dia boleh mati kena bakar. Hak tadi disebut fadayyiquhu bi zikrillah, sempitkan jalan dia. Jalan dia ganggu kita, jalan dia nak balik ke tempat dia dengan zikrullah, mati dia. Maka bila dia nak kacau kita, saya pun fikir dia dari sisi khurah banyak mana saya tak tahu. Selamat tak selamat aku pergi. Tapi kebanyakannya dia diugut, dia dipukul, ataupun kerana dia terlalu sayang pada tuan dia, sehingga tuan dia jaga dia elok, maka dia ikut segala perintah tuan dia, maka tak selamat. Dia ikut kita pun tak selamat, cik tak? Dia tak selamat. Nabi kita masuk rumah baca bismillahi walajna. Apa Nabi kita? Dia tak boleh masuk. Macam mana dia masuk? Nabi kita keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu. Dia tak boleh ikut. Dah lah kita baca doa masuk rumah. Bila kita nak pergi makan, Nabi kita baca bismillah. Dia tak boleh makan. Katalah duduk dengan kita 3 hari. 3 hari tak makan, dia jadi apa? Apa? Apa masa macam jin kau ya? Apa man kurus kerana diet lain. Betul kan? Orang kurus kerana diet, dia happy. Tapi kurus kerana nak makan tapi tak boleh makan, apa jadi? Dia akan sakit. So 3 hari dia boleh mati. Nabi kata kamu pergi ke tempat tidur, firash, kamu pun baca Allahumma inni wada'tu jambi. Kan kita letak badan kita baca zikir-zikir yang ada. Nabi kita dia tak boleh tumpang tidur. Dahlah makan tak boleh, tidur tak boleh. Apa jadi dengan dia? Dia zon tak selamat bila dia main kacau kita. Kerana protection daripada Allah kepada kita begitu tinggi. Jangan takut. Pasal dia inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah sangat dia ni. Ramailah api macam mana pun, main dengan bomba fireman, dia percik ayak, sekali dia percik ayak, api banyak mana pun kena dengan percik ayak.
Bawa macam mana Cik Din? Percikkan. Bangunan 5 tingkat terbakar lah macam mana pun. Bomba mai. Tu dia getah dia bawa mai kan. Apa dia buat sahabat Rashid? Zikir kah? Bomba mai azan kah? Dia orang kata kalau nampak api azan kan. Maksud ajaklah bomba azan. Bomba mai 2-3 lori. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Bomba percik ayang. Berarti Ustaz Samsul? Setan tak boleh fire. Setan boleh fire. Kita masuk pancuk, dia tak masuk pancuk, tapi dia fire kita masa tidur. Kan bila kita jaga kan, kita tak bangkit ataupun kita jaga, kita bangkit pergi kencing saja, kita pergi fire, lepas tu kita main tidur balik. Apa Nabi kata? Dia fire telinga kita. Jadi api tu dipadam dengan air. Dia api. Kita zikrullah. Zikir ni sejuk, damai, syahdu. Dia buat isyrah li sadr. Lapang dada kita. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila kena gangguan syaitan, jantung kita cepat duk 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 duk. Quran kata tenangkan hati kamu dengan zikir. Maka orang itu yang kena ganggu, dialah orang yang paling utama ingat Allah berbanding kawan nak ruqyah dia. Kawan ruqyah ni bantu daripada luar. Dia tu, hati dia tu. Maka sebelum kita terkena apa-apa fitnah, kita dah kena latih diri kita dengan zikrullah. Kita kalau baca zikir pagi sahabat, zikir petang, Allah lindung kita sahabat. Lepas tu lepas semayang baca idin, kita ada zikir Allah, zikir-zikir yang Nabi kata siapa baca subhanallah 33, Allahu Akbar, Alhamdulillah 33, apa Nabi kata? Dia tak akan menyesal. Macam mana manfaat ayatul kursi 3 qul. Sehari semalam Nabi ajak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 100 kali. Apa Nabi kata? Aman daripada gangguan syaitan. Bukan dia tak ganggu, dia ganggu, tapi dia tak boleh mai ke kita. Dia hanya di luar je, lingkaran. Dia jadi macam anjing kan, keluar daripada kawasan gate kita, duduk salak. Jadi kita protection, berbanding kita tak ada apa dalam hati kita. Hati kita kosong, maka dia nampak macam rumah yang kosong, dia singgah. Singgah dia lepas umpan, tengok ikan makan. Nanti kita tengok, nantilah bila tak salah. Apa dia umpan dia? Baik. Maka insya-Allah ikhwan sahabat diizinkan oleh Allah Taala kita tengok cara jin membiak. Macam mana? Cara dia membiak. Lepas tu agama jin. Lepas tu ni soalan Cik Ta tanya tadi, rupa jin. Lepas tu kita boleh tengok tak jin. Lepas tu jenis jin, kerajaan jin. Dan ni boleh tak bersahabat dengan jin? Sahabat kita semua duk kencing kita dengan jin, tengok Lepas tu boleh tak jin masuk dalam badan kita? Betul ke dia boleh masuk? Jadi kita akan tengok satu perbahasan besar antara Syekh Muhammad Ghazali, guru kepada Syekh Profesor Dr. Qardawi tu. Dia punya bahas macam mana? Mantap pembahasan dia, mantap. Kalau siapa-siapa tengok dia punya bahas tu, kira orang tu tak lut lah. Dahsyat macam mana dia bahas. Kita akan tengoklah. Tujuan dia apa ikhwan? Kita cuba nak faham macam mana yang dipaham oleh orang dulu, dan itulah yang mereka jadikan asas untuk dalam dunia perubatan mereka. Lepas tu kita akan tengok khadam ni apa dia. Orang Melayu faham khadam. Kita tengok macam mana dia mati, macam mana dia buat perjanjian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.